Assalamualaikum. Alhamdulillah, mahasiswa IPT yang dimuliakan sekalian, dengan rahmat dan berkenan Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kita dalam siri ke-13 Goal Forever hari ini. Dalam Goal Forever siri ke-12 sebelum ini dibincangkan beberapa pitfall yang menghalang pelajar IPT daripada melihat dimensi bisnes yang lain. Sama macam amaran hantu yang digunakan bagi menakut-nakutkan kanak-kanak, ianya berkesan mengalih perhatian kanak-kanak daripada perkara ataupun isu yang sebenar. Hari ini kita akan bincang pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Kebanyakan pelajar IPT mungkin pernah dengar tentang hal ini tapi kurang mendalami maksud sebenar. Umumnya ada pendapatan aktif dan ada pendapatan pasif, dan ada juga kategori pendapatan portfolio yang saya letakkan di bawah pendapatan pasif. Secara amnya, pelajar-pelajar IPT sekalian, pendapatan aktif diperolehi apabila anda berada di tempat kerja. Anda perlu berada di tempat kerja. Pendapatan pasif pula adalah anda boleh berada di mana-mana tanpa perlu hadir secara fizikal dan masih ada wang yang masuk. Begitu juga pendapatan aktif dibayar berdasarkan masa dan tenaga yang dicurahkan, buruh, guru dan sebagainya. Bagi pendapatan pasif, anda mendapat bayaran secara berterusan. Apabila ada pendapatan pasif, anda ada kebebasan, apa yang disebut sebagai financial independent ataupun financial freedom. Ustaz Abid Liu adalah contoh yang baik. Beliau ziarah dan bantu orang susah hampir setiap hari. Beliau ada pendapatan pasif dalam bentuk bisnes dan sebagainya. Dengan ini beliau dapat luangkan masa kepada aktiviti-aktiviti kebajikan. Sekali lagi, persoalannya kenapa perlu ada pendapatan pasif? Saya berikan contoh di sini. Satu ketika dahulu saya pernah berjumpa dengan seorang profesor yang telah bersara hampir 15 tahun yang lampau. Wang pencen beliau adalah separuh daripada profesor yang pencen hari ini. Contohnya, pada 15 tahun yang lalu, wang pencen beliau adalah RM3,000. Profesor yang bersara hari ini pula mendapat RM6,000. Bermaksud, beliau telah jatuh miskin. Saya fikir, profesor yang bersara hari ini pula, wang pencen mereka akan jadi separuh daripada profesor yang akan bersara 10 tahun lagi. Maksudnya tidak sampai 15 tahun akibat peningkatan dalam mencetak mata wang kertas oleh Bank Pusat. Sila rujuk Goal Forever siri ke-8 dan ke-9. Ditakdirkan umur panjang, kesihatan pula makin terjejas dan perlukan wang yang lebih untuk beli ubat, dapatkan rawatan dan sebagainya, tetapi nilai wang pencen pula semakin susut. Inilah sebab utama kenapa perlu ada pendapatan pasif. Sekali lagi kita lihat pendapatan aktif. Mereka keluarkan titik peluh tapi potensi pendapatan masih terhad dan kerap kali tidak dapat mengatasi inflasi, menyebabkan kuasa membeli semakin berkurang. Bagi pendapatan pasif pula, potensi pendapatan mereka tiada limit, hanya dihadkan oleh imajinasi dan usaha mereka. Mereka hanya bersaing dengan diri sendiri. Persis seperti anak kecil yang setelah sekian lama jatuh bangun atau bangun jatuh, kini dapat berdiri tanpa bantuan, sehingga akhirnya dewasa dan mampu berfikir untuk meneruskan kehidupan. Apa yang benar-benar menusuk kalbu saya ialah apabila terbaca satu kenyataan bahawa pendapatan aktif, jawatan yang dipegang tidak boleh diwarisi, tinggi mana pun jawatan, besar mana pun gaji. Sebaliknya, bagi pendapatan pasif, anda boleh wariskan kepada anak isteri dan sebagainya. InsyaAllah pelajar IPT sekalian, berjumpa lagi kita di sesi perkongsian yang akan datang dalam siri Goal Forever ini. Nantikan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.